Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan kaedah belanja modal yang pertama, iaitu kaedah tempoh bayar balik. Kaedah ini dikategorikan sebagai satu kaedah tradisi, di mana ia tidak memerlukan proses pendiskaunan. Sebelum kita belajar bagaimana kita gunakan kaedah tempoh bayar balik dalam analisis perbelanjaan modal, biar saya menerangkan maksud kaedah ini. Tempoh bayar balik merujuk kepada tempoh yang diperlukan untuk mendapat balik jumlah asal yang dilaburkan. Misalnya, jika anda labur 10,000 dalam tahun kosong merujuk kepada awal tahun pertama. Hampir semua pelaburan memerlukan aliran tunai keluar dalam tahun kosong. Kaedah tempoh bayar balik akan mengirakan tempoh masa yang diambil untuk mendapat balik RM10,000 yang dilaburkan. Lebih singkat tempohnya, lebih bagus. Maka, tempoh bayar balik boleh didefinisikan sebagai bilangan tahun yang diperlukan untuk aliran tunai bersih yang dijanakan oleh sesuatu pelaburan bagi membayar balik aliran tunai keluar yang asal. Bilangan tahun yang lebih rendah adalah baik kerana ia mengurangkan risiko kerugian dan juga menambahkan kecairan perniagaan. Kaedah ini popular dalam praktis kerana ia adalah mudah digunakan. Oleh yang demikian, kaedah ini sentiasa digunakan untuk pemeriksaan awal, initial screening, sebelum kaedah analisis yang lain digunakan. Bagaimanakah kita gunakan kaedah tempoh bayar balik ini? Iaitu cara untuk mengirakan tempoh bayar balik. Kita ada dua cara dan cara yang anda pilih ini bergantung kepada corak aliran tunai bersih masa hadapan pelaburan. Cara yang pertama adalah apabila corak aliran tunai bersih adalah sama setiap tahun sepanjang usia pelaburan. Bagi keadaan ini, kita akan gunakan rumus yang diberikan dalam slide, iaitu tempoh bayar balik adalah bersamaan dengan pelaburan asal dibahagi dengan aliran tunai bersih tahunan yang sama. Cara yang kedua pula adalah apabila corak aliran tunai bersih berbeza antara tahun sepanjang usia pelaburan. Dalam kes ini, rumus adalah tempoh bayar balik adalah bersamaan dengan bilangan tahun sebelum tempoh bayar balik dicapai, campur pelaburan asal ditolak aliran tunai bersih kumulatif sebelum tempoh bayar balik dicapai, dibahagi dengan aliran tunai bersih dalam tahun tempoh bayar balik dicapai. Rumus ini memerlukan pengiraan dibuat secara berasingan. Ini berarti anda perlu menunjukkan gerak kerja untuk menyokong pengiraan anda. Selalunya, bagi situasi di mana aliran tunai bersih adalah berbeza, kita gunakan jadual aliran tunai bersih kumulatif bagi mengirakan tempoh bayar balik. Jadual ini menunjukkan semua variabel yang digunakan dalam rumus yang dibincangkan. Anda akan faham cara pengiraan tempoh bayar balik apabila saya terangkan dengan contoh. Sekarang, mari kita lihat satu contoh situasi pertama, iaitu aliran tunai bersih yang sama setiap tahun. Dalam contoh ini, pelaburan asal adalah RM50,000 dan aliran tunai bersih tahunan yang sama ini ialah RM20,000. Maka, tempoh bayar balik adalah pelaburan asal dibahagi dengan aliran tunai bersih tahunan yang sama. RM50,000 dibagi dengan RM20,000, anda akan dapati tempoh bayar balik bersamaan dengan 2.5 tahun. Ini bermaksud pelaburan ini akan mengambil tempoh selama 2.5 tahun untuk mendapat balik pelaburan asal, iaitu RM50,000. Contoh yang kedua adalah berkaitan dengan aliran tunai bersih tahunan yang tidak sama. Dalam soalan contoh ini, pelaburan asal adalah RM78,000, negatif kerana ia adalah aliran tunai keluar. Anda juga akan dapati bahawa aliran tunai bersih tahunan untuk 6 tahun yang berikutnya adalah tidak sama. Ini berarti anda tidak boleh
cari tempoh bayar balik dengan cara yang pertama. Anda mesti gunakan cara yang kedua. Mari kita lihat penyelesaiannya dalam slide yang berikutnya. Bagi mengirakan tempoh bayar balik bagi aliran tunai bersih tahunan yang berbeza, kita sediakan jadual aliran tunai bersih kumulatif seperti ditunjukkan dalam slide. Ruangan aliran tunai bersih kumulatif adalah jumlah aliran tunai sehingga tahun berkenaan. Dari tahun 0 hingga tahun 3, aliran tunai bersih adalah negatif kerana ia belum membayar balik aliran tunai keluar yang berkaitan dengan pelaburan asal. Tahun yang keempat sudah tukar menjadi positif. Ini berarti tempoh bayar balik bagi pelaburan ini adalah di antara tahun 3 dan tahun 4. Lebih daripada tahun 3 tetapi kurang daripada tahun 4. Maka untuk menganggarkan bilangan tahun tempoh bayar balik, kita gunakan kaedah interpolasi. Rumus untuk interpolasi adalah bagi jumlah pelaburan yang perlu bayar balik. Yang ini anda boleh dapati daripada aliran tunai bersih kumulatif dalam tahun 3, iaitu tahun sebelum tempoh bayar balik dicapai, dibagi dengan jumlah aliran tunai bersih dalam tahun tempoh bayar balik dicapai, iaitu tahun 4. Jawapannya adalah 3 campur 0.472 bersamaan dengan 3.472 tahun. Slide ini menunjukkan bagaimana kita gunakan rumus secara keseluruhannya untuk mengirakan tempoh bayar balik bagi situasi aliran tunai bersih tahunan yang berbeza, iaitu tanpa menggunakan jadual aliran tunai bersih kumulatif. Cara ini bukan berbeza daripada jadual aliran tunai bersih kumulatif. Ia adalah sama tetapi ia tidak menunjukkan pengiraan secara jelas. Laman web saya mempunyai banyak latihan. Buat latihan-latihan ini untuk memperkukuhkan kefahaman anda. Dalam slide ini saya akan terangkan kelebihan dan kelemahan kaedah tempoh bayar balik. Ini akan membantu anda menjawab soalan teori mengenai kaedah ini. Pada mulanya, kelebihan. Pertama, ia mudah dikira dan difahami. Daripada cara pengiraan yang telah dibincangkan dalam slide-slide sebelum ini, anda tahu bahawa pengiraannya adalah tidak susah. Kedua, ia boleh dikirakan secara cepat. Tidak perlu mengambil masa yang lama. Oleh yang demikian, kaedah ini selalu digunakan sebagai pemeriksaan awal, initial screening. Ketiga, oleh kerana keputusan dibuat berdasarkan kepada tempoh bayar balik yang singkat, peniagaan dapat mengelakkan keusangan, terutamanya apabila pelaburan melibatkan mesin atau teknologi, serta mengurangkan risiko kerugian. Keempat, kaedah ini sesuai untuk perniagaan yang mementingkan kecairan. Kecairan adalah penting untuk perniagaan beroperasi secara lancar. Kelima, anggaran aliran tunai bersih adalah lebih tepat kerana anggaran dibuat untuk tempoh masa depan yang lebih singkat. Adalah lebih mudah untuk menganggarkan apa yang akan berlaku dalam tempoh 3 atau 4 tahun daripada dalam tempoh 10 tahun. Sekarang, mari kita lihat kepada kelemahan pula. Pertama, kaedah ini bukanlah satu analisis aliran tunai bersih keseluruhan, iaitu sepanjang usia pelaburan. Analisis ini hanya mengambil kira sehingga tempoh bayar balik sahaja. Ada kemungkinan keuntungan yang tinggi diperoleh dalam tahun-tahun selepas tempoh bayar balik. Kedua, kaedah ini mengabaikan nilai masa wang. Jadi, perbandingan adalah nilai kini, iaitu pelaburan asal kita, dengan nilai masa hadapan, iaitu aliran tunai bersih masa hadapan. Nilai masa wang dalam tempoh-tempoh ini adalah tidak sama. Perlu guna konsep pendiskaunan. Kerana inilah kita kategorikan kaedah ini sebagai kaedah tradisi. Untuk mengatasi masalah ini, kita boleh guna kaedah tempoh bayar balik terdiskaun.
tetapi kaedah ini tidak dimasukkan dalam sukatan STPM. Ketiga, apakah tempoh bayar balik minimum? Ini sukar ditentukan. Banyak faktor perlu dipertimbangkan sebelum pihak pengurusan bersetuju dengan tempoh bayar balik minimum. Dan sekali, keempat, kaedah ini memberikan keutamaan kepada kecairan daripada keuntungan. Ini bererti analisis ini tidak memberitahu mengenai keuntungan pelaburan. Oleh yang demikian, kaedah ini selalu digunakan dengan kaedah-kaedah lain yang tumpuannya adalah atas keuntungan. Layarilah laman web www.kvk-accounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.